Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa, kumpulan penggerak aktiviti masjid, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi malam ni kita akan berkongsi dengan satu topik berbahagia. Bahagia. Hidup ni kita nak kejar, jangan nak kejar kayu. Hidup jangan nak kejar senang duit, senang harta. Tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Maka malam ini kita membincangkan topik bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kan, kalau kita sebut semoga berbahagia di dunia dan di akhirat. Kadang sebut dah biasa sebut kan. Tapi pemahamannya tu adalah sebaliknya. Setiap manusia semuanya nakkan kehidupan yang berbahagia, baik di dunia maupun akhirat. Bagi umat Islam, Al-Quran dan Sunnah merupakan panduan setiap mukmin untuk menuju kepada kehidupan yang bahagia. Bila sebut Quran dan Sunnah, maknanya hidup kita ni semuanya berpanduan. Berpandulah, bukan kata main belasah kan. Hidup kita ni mesti ada peraturan. Sebenarnya yang sebut Nabi, dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Ada peraturan, ada syariat yang kita kena ikut. Tu yang macam penjara tu. Tapi pada orang kafir, dunia ni syurga pada dia. Kan? Sebab suka-suka hati dia lah, dia nak buat macam mana pun kan. Tapi kita ni banyak peraturan. Tu sebabnya kebebasan sebenar bagi orang mukmin adalah kematian. Bila dia dah mati tak ada peraturan lah. Kan? Tapi masa hidup adalah peraturan-peraturan yang kita kena ikut, yang perlu kita patuhi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apa maksud penjara? Penjara lah maknanya ada sekatan itu, dari segi tempat duduknya, tempat tidurnya, kat mana setakat mana dia boleh keluar, ke mana dia boleh jalan, ke mana setakat mana dia boleh makan, apa yang dihidangkan. Tak boleh banyak cerita kan? Bukan semua benda dia boleh belasah kan? Sampai apa benda kita boleh cakap, apa benda yang kita boleh buat. Kan? Duduk dalam penjara boleh minta lauk yang sesuka hati kita, tak dapat dah kan. Boleh cakap dengan pegawai penjara tu, saya nak nasi lo ayam, kalau boleh nak kepak je, cubalah buat. Memang tak dapat tuan-tuan. Jadi makna semuanya ada peraturan. Maka asas rahsia dalam menuju kehidupan yang bahagia, sama ada di dunia ataupun akhirat, adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini mengandungi pedoman hidup manusia di dunia. Tak kira lah apa juga dalam kehidupan kita, semuanya ada dalam Quran. Terutama termasuklah juga isu yang diviralkan kan. Sul orang kata kan, masalah Samsul 2-3 hari ni, 2-3 minggu ni kan. Heboh Samsul debat pun kono, Samsul rau-rau pun kena. Tak pasal-pasal saja kan. Tapi nak beritahu semuanya ada tak garis panduannya dan Quran? Ada. Kalau rasa-rasa tersosek, pergilah cari balik Quran dengan Sunnah. Apa kalau Nabi, apa Nabi buat? Macam tu kan. Apa Nabi bagi tak panduan dia? Ada tak? Ada kan. Kita dalam bab rumah tangga, cek balik apa yang kita kurang, apa yang kita lemah, apa yang kita tak buat, kena semak balik. Kadang-kadang dalam rumah tangga benda basic kita tak jaga kan. Kadang-kadang lah kan, tak kisahlah mana-mana keluarga pun
Kalau kita tengok statistik dalam negara kita ni, dalam bab perceraian, kebanyakannya pasangan bercerai-berai ni, salah satunya adalah, yang paling utama adalah bila tak jaga tiang agama. Bila tak jaga tiang agama, tiang rumah tangga lebih lagi lah huru-hara. Tiang agama apa dia? Solat. Solat bukan kata dia tak solat jemaah, memang tak solat dalam rumah. Jadi macam mana nak jaga? Macam mana nak jaga keamanan dalam rumah tangga dia? Jadi kitab Al-Quran ini mengandungi pedoman hidup manusia di dunia. Maka bagi sesiapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dadanya akan sentiasa lapang dan bersinar penuh dengan petunjuk dan cahaya kebahagiaan. Penuh dengan petunjuk dan sinar kebahagiaan. Petunjuk, orang kita ni dia lain sikit. Kalau dia tak buat satu benda kebaikan tu, kadang-kadang orang tanya, kenapa kau tak buat ini? Belum dapat petunjuk, dia kata. Kenapa kau tak pergi Mekah lagi? Duit banyak, harta banyak, apa tak pergi Mekah? Belum dapat petunjuk. Ataupun ayat orang Pahang sebut belum sampai seru. Kan? Belum sampai seru, dia kata. Belum dapat petunjuk. Apa maksud orang Melayu? Bukan Islam tau. Apa maksud orang Melayu cakap belum sampai seru tu? Kereta aksiden terbalik, dia selamat. Makna petunjuk tu. Seru dah sampai, suruh berubah. Rumah terbakar, dia seorang terselamat, itu pun petunjuk, seru. Pergi camping 5 orang berenang dekat dalam tu, seorang je timbul, yang lain tak timbul-timbul dah, mati yang lain tu. Contoh, dia terselamat. Itu fahaman yang salah. Mujur terselamat, mampu tahu langsung tak ada apa kan. Itu cerita dia. Jadi jangan nak tunggu tu. Kalau orang cakap belum dapat petunjuk, kenapa kau ni tak tutup aurat lagi? Kau masih lagi mendedah ke aurat kau. Kenapa kau tak pakai tudung? Tutuplah aurat kau ni. Kan? Orang tanya, belum dapat petunjuk. Maka kalau dia cakap belum dapat petunjuk, soalannya, tidak cukupkah Al-Quran dan Al-Hadis menjadi petunjuk kepada kita? Jadi jangan tunggu, pergi cari. Jangan tunggu, carilah petunjuk. Hidup dalam dunia ni kejar 3 perkara. Yang pertama, kejarlah apa yang disebut sebagai hidayah. Hidayah supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Pergi masjid rasa lain macam, pergi disko okey kan, pergi karaoke tak ada masalah, tak adalah rasa janggal kan, macam dah biasa je. Wahal pergi jarang-jarang kan, macam tu. Macam mana? Pergi masjid ni takut nanti orang cakap ni macam-macam, orang cakap dia tiba-tiba nak jadi baik, dia takut orang cakap dia ni mat masjid, dia takut orang cakap dia ni alim, dia takut, dia lagi rela panggil dia ni mat sosial, dia lagi suka. Kan pelik tu. Benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Itu pertama, hidayah. Yang kedua, kejarlah maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kalau tak ada keampunan, maka sia-sialah hidup kita kan. Nabi kata sungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Melainkan siapa yang datang malam ni yakin dan percaya, InsyaAllah Ustaz, setakat tahun 2022 belum ada dosa lagi dah. Tolong kat tangan. Tak ada mana dah kan. Semua confirm ada dosa-dosa kita termengumpat, tercakap, terkutuk. Nak pula pilihan raya. Berkilo-kilo dia balon dengan kawan tu. Kan? Contoh. Okey, sedikit makluman. Iklan. Kereta kancil WMH 2620 alam berbunyi. Kereta kancil WMH 2620 alamnya berbunyi. Tolong tengok kan, kejap-kejap kan balik kan dah padam ni, tak boleh start gitu. Tolong cek. Okey. Jadi makna kata yang kedua, kejarlah maghfirah, keampunan daripada Allah. Minta ampun pada Allah banyak-banyak kan. Cara dia apa? Cara dia adalah dengan istighfar. Dan yang ketiga, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmah. Nak dapat rahmah daripada Allah ni, dapat rahmat sebab rahmah ni lah, rahmat ni merupakan tiket untuk masuk syurga.
Dan nak dapat rahmat pada Allah ni tak ada cara lain, beribadahlah sebanyak-banyaknya. Jadi kenalah beribadah. Dalam beribadah tu, dalam mencapai kesempurnaan ibadah, ada 4 ciri yang kita kena tahu. Pertama, mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu, tak boleh main ikut-ikut aja. Kedua, mestilah dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan ganjaran yang sewajarnya. Ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Ni semayang nombor ekor laju ya, macam mana? Kan, semayang mengumpat boleh tahan. Contoh. Jadi sepatutnya ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Ya. Jadi nak capai kebahagiaan, nak dapat cahaya sinar kebahagiaan, itulah dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Setiap yang Allah perintahkan kepada manusia, ianya bernilai pahala, yang merupakan suatu yang mampu membuat hati seorang berada dalam bahagia dan sentiasa berada dalam keadaan tenang. Maknanya perintah Allah tu semua bernilai pahala. Kalau Allah Ta'ala suruh buat, pahala. Allah Ta'ala suruh kita tinggalkan pun dapat pahala. Dalam mengejar kebahagiaan hidup dunia akhirat, sebagai manusia kita mestilah memperbanyakkan perbuatan yang mendatangkan pahala kepada kita. Jauhi larangan Allah, dan saya kita akan hidup dalam keadaan yang tenang dan bahagia. Maknanya ini berkaitan dengan konsep sabar. Sabar dalam Islam ni ada 3. Dalam kitab Mukasyaffatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali menggambarkan sabar itu ada 3 peringkat. Sabar yang pertama, sabar untuk taat perintah Allah, yang mana akan dikurniakan 300 tingkatan darjat pahala. Di mana di antara 1 derajat itu adalah keluasannya adalah antara langit dan bumi. Bayangkan 300 tingkatan darjat pahala, iaitu sabar untuk melaksanakan perintah Allah. Bukan senang. Nak datang masjid malam ni bukan senang kan? Hujan lah, itulah. Lepas itu masuk pula, parking penuh pula. Terasa nak balik dah masa tu. Macam tu lah kan. Contoh kan. Sabar untuk taat perintah Allah. Nak semayang berjemaah ni, nak semayang berjemaah sampai nak parking semua jauh pula daripada parking nak berjalan, kena sabar lagi tu. Nampak tak? Contohlah. Tapi pada orang yang tak sabar, balik lepak kat kedai tom yam tu. Lepak kat kedai tom yam tu makan, puas hati aku, dia kata. Contohlah kan. Jadi maknanya kena sabar untuk taat perintah Allah. Yang kedua, mendapat 600 tingkatan darjat pahala, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Sabar meninggalkan larangan Allah bukan senang. Dah biasa main nombor, tiba-tiba tak boleh nombor, rasa lain macam. Anak kau berapa orang? 3 orang. Kau 6. Kau belum ada rezeki lagi. Kau baru 5. 3605. Kono pula tu. Kono satu hal, belanja AJK masjid daerah Raup, kau ngajar betul kan? Contohlah kan. Yang imam lah sangka baik ya kan. Contohlah kan. Benda ni tak ada lah kat sini, ni tempat lain kan. Jadi bila dia nak main tu, ada orang tegur dia kan. Dia sabar untuk meninggalkan larangan Allah kan. Dia dah berhenti, aku tak nak main ni, dah cukup lah, aku tak nak main, dah cukup lah. Tiba-tiba kawan-kawan cakap, alah sekali lagi, ini confirm kena punya. Ya, hadiah 100,000. Gila kau. Itu second prize tu 100,000. Ya. Tak apalah, last. Nampak? Tu sebab dia kena sabar tu. Kalau pun kawan dia ajak, tak apalah, pergilah kau. Aku doakan mudah-mudahan kau pun berubah. Macam tu ya, kena sabar. Bukan senang. Macam dah biasa mengumpat kan. Kawan-kawan tengah mengumpat ni, cerita, kau dengar cerita tak? Kenapa? Samsul tu lah. Contoh lah, si Samsul tu macam ni. Sekali datanglah kita pun tegur, tak payahlah cakap-cakap pasal orang, tak baik tau. Alah, macam kau tu baik sangat. Kena. Macam kau tu baik sangat. Jadi dia pun, yelah. Apa cerita? Dia pun join sekali. Makna tak sabar tu kan. Tapi kalau dia sama, ya memang aku ni bukan orang yang baik, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Macam tu. Jadi sabar untuk meninggalkan larangan Allah, mendapat
600 tingkatan darjat pahala. Dan yang ketiganya, sabar yang paling tinggi iaitu mendapat 700 tingkatan darjat pahala, iaitu bersabar dengan ujian dan dugaan yang menimpa kita. Kan? Ujian dan dugaan yang menimpa kita, kita kena sabar. Ni budak ni ni siapa mak ayah ni? Dengan ni ada siapa nak mengaku tak mak ayah ni budak ni? Lah situ ke? La ilaha illallah, sabar. Abah relax. Dia tak jumpa ayah dia. Okey. Jadi yang ketiga tu bersabar dengan ujian dan dugaan. Bersabar dengan ujian dan dugaan. Bak kata orang, cantik dipandang, bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lagi daripada ujian dan dugaan. Jadi bersabar dengan ujian ni sangat tinggi pahalanya. Sabar. Ujian sakit, Allahu Akbar. Tu sebabnya bila seseorang tu sakit, contoh kan, ujian sakit, seorang tu sakit, maka Allah akan hantar 2 malaikat. Kau pergi tengok sipulan-sipulan ni cakap apa. Allah bagi kerja kat malaikat. Bukan Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala maha mengetahui saja bagi kerja kat malaikat. Kau pergi tengok apa yang dia cakap bila dia sakit tu. Maka malaikat ni pun pergi tengok. Allah dia kata apa? Agaknya Allah saja bagi aku sakit ni, aku boleh rehat kat rumah kot. Allah, alhamdulillah dapat rehat kat rumah. Dia kata, dah berapa hari tak rehat. Saya pernah kena tuan-tuan. Ada sekali tu ceramahnya, Allah, dia punya jadual pelik-pelik. Malam dekat Melaka, Asahan, Jasin, balik rumah tiba, sebab apa? Sebab hotel semua penuh, kena balik Seremban. Daripada Seremban pergi Melaka, esok kem Sungai Udang Melaka. Habis kem Sungai Udang pagi tu, malam tu dekat kem Sungai malam tu dekat masjid dekat Sungai Siput Perak. Sampai-sampai terus ceramah sebab jam. Sampai daripada pagi tu perjalanan tu, sampai terus ceramah. Punya teruknya. Malam tu Sungai Siput, pagi esok tu Slim River Perak. Habis Slim River Perak, petang tu Butterworth, naik Jambatan Papinang. Malam tu dekat Kulim. Habis kat Kulim Kedah, esok pagi tu Kubang Kerian, Hospital Kubang Kerian Kelantan. Petang dekat petang tu dekat Mahkamah, Kompleks Mahkamah Kelantan. Malam Felda Aring Gua Musang. Habis Felda Aring Gua Musang, pagi esok tu Mindef KL. Habis Mindef KL, petang tu dekat International Medical University IMU Bukit Jalil. Malam tu di Bahau. Ingat Bahau tu relax lah. Rupanya pagi esok tu Pekan Pahang. Lepas Pekan, petang tu Bera. Malam tu Jalai Negeri Sembilan. Esok tu langsung tu Kulai. Terkulai tuan-tuan. Domam tu kan. Ada satu malam tu pula kena, malam tu Kuala Ketil Kedah tu. Pagi besok tu Kuantan. Sampai-sampai tu ikut Kuala Kangsar, ikut dalam-dalam tu, sampai-sampai dekat Hotel Zenith dekat Kuantan. Hotel ni hebat tuan-tuan. Sampai kat hotel tu azan subuh. Pukul 9 pagi tu nak ceramah dekat mana? UMP Kuantan. Duduk kat hotel 2 jam. Hotel mahal 2 jam. Habis dekat situ, habis dekat UMP, petang tu dekat Kuantan Port. Habis kat Kuantan Port pukul 5 petang. Malam tu Melaka. Gila betul. Saya kata, kau ingat aku naik helikopter apa? Saya marahkan PA tu. Macam mana kau menyusun jadual kan? Demam. Jadi bila demam tu, Allah Ta'ala tak tengok. Malaikat tanya, apa katanya Samsul tu cakap? Kalau lah saya cakap, alhamdulillah dapat rehat ceramah, demam. Allah bagi aku demam, dapat aku rehat. Maknanya bila dia bersyukur, bila malaikat report balik ke Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala beritahu? Kalau itulah yang dia sebut, maka sesungguhnya kalau dia mati akan ku masukkan dia ke dalam syurga. Tapi kalau dia hidup, akan ku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Macam tu. Tapi kalau orang tu cakap, Allah, demam pula, mati lagi baik dia. Benda lah macam ni. Aduh, pening kepala aku. Oh ya Allah, tak tahan lah, dia katakan. Dia mengungut. Maka pada ketika itu
Bila sampai laporan tu pada Allah, Allah beritahu, maka kau suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Mana Allah tak nak pedulikan dia. Tu babnya. Hati-hati. Bila Allah bagi ujian dan dugaan, jangan merungut. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Kan? Jadi ujian-ujian yang ditimpa pada kita, tak kisahlah masalah rumah tangga ke, sakit ke apa kan, semuanya sesuai dengan kemampuan kita. Saya, sepupu mak saya ada seorang, dia diuji oleh Allah Ta'ala. Dia nampak orang aksiden, maka dia parking motor tepi, dia melintas jalan nak tolong mangsa kemalangan, dia pula kena langgar. Bila dia kena langgar, 3 bulan tak sedarkan diri. Tapi bila sedar, tangan, kaki, berdiri semua nampak macam normal, elok. Satu nikmat Allah Ta'ala tarik kat dia, iaitu lidah dia tak rasa apa-apa. Lidah dia, saraf lidah dia tak boleh rasa. Masam, masin, manis apa tak ada. Hilanglah nikmat makan patin. Nak rasa pedas tak ada, nak rasa masam, masin tak ada. Mula-mula dia makan lepas elok tu, dia berlempar pinggan tu sebab tertekan dengan ujian Allah Ta'ala bagi kat dia. Orang boleh cakap lah dengan dia, tak apa, yang penting kau hidup. Cuba kita hidup, lidah tak rasa apa. Macam tu lah tuan-tuan. Allah uji kan, baru kita tahu nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita. Nikmat tidur kan, lubang hidung sebelah tersumbat, macam tidur. Allah kan. Nikmat Allah bagi kat kita. Sekarang masa elok tak rasa, waktu sehat baru tahu nikmat tu. Nikmat ada isteri kat rumah, macam tiba-tiba bini balik kampung ada kenduri, kita suruh dia balik dulu, wahara kat rumah, apa benda pun tak settle. Contohlah, kejap-kejap makan kat kedai, kejap-kejap makan kat kedai. Contohlah kan, dah biasa bini masak, macam tu lah. Ni contohlah. Tapi ada tak tuan-tuan yang suka betul bila isteri tak ada, kan? Itu pun satu nikmat juga. Kan? Jadi terpulanglah tuan-tuan ya. Jadi setiap yang Allah perintahkan merupakan pahala, merupakan satu membuat hati seorang menjadi bahagia dan sentiasa berada dalam keadaan tenang dalam mengejar kebahagiaan hidup dunia akhirat. Sebagai manusia, kita mestilah memperbanyakkan perbuatan yang mendatangkan pahala kepada kita. Hidup ni nak bahagia senang kan tuan-tuan. Nak pula dalam kehidupan suami isteri kan. Saya bagi satu tip sebelum saya terlupa. Dalam rumah tangga nak bahagia, kita kena banyak memberi daripada menerima. InsyaAllah bahagialah. Siapa yang sibuk menerima, dia takkan tahu nikmat terima tu kalau dia tak banyak memberi. Dengar cakap saya. Orang perempuan yang sibuk, saya tak dapat pun itu, saya tak dapat pun ini. Orang tu bang dapat ini, orang tu dapat itu, orang tu dapat ini. Dia sibuk nak terima, maka dia tak akan bahagia. Saya cakap saya. Banyakkan memberi. Abang, saya okey je. Apa yang abang bagi itulah yang terbaik. Macam baru betul. Orang perempuan lagi dia cakap macam tu, lagi banyak laki dia nak bagi. Ini kejap-kejap minta, kejap-kejap minta. Pasar malam nak, pasar minggu nak, pasar raya nak. Poninglah kepada kawan tu kan. Bawa-bawa mengucap sikit, sabar ya. Memperbanyakkan tu pertama. Yang keduanya, memperbanyakkan rasa syukur dalam hidup. Rahsia untuk bahagia, sentiasa memperbanyakkan rasa syukur kepada Allah SWT. Kita akan hidup dalam keadaan tenang kerana sentiasa mengingati nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita. Jangan sesekali merungut, jangan sesekali mengkomplain dengan dugaan yang menimpa kita, kerana sesungguhnya itu semua adalah takdir Allah. Kita sebagai manusia hanya perlu berdoa. Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Nabi sebut tak pernah cukup. Tapi Nabi juga pesan, cari rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan begitu juga Nabi sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa
cukup dengan apa yang dia ada. Belajar bersyukur. Syukur. Mak ayah kita dulu duduk kampung, tapi bila dia bersyukur, okey je. Kan? Makan apa mak? Takkan lauk ni je. Alhamdulillah, ada lauk untuk kita makan malam ni. Walaupun sayur kangkung, walaupun sayur ucuk paku. Pucuk paku. Dulu mana ada orang tanam pucuk paku, tapi jalan tak sesiapa punya lah kan. Itulah pucuk paku kan, dia tumbuh melia kan. Macam tu. Makan cuk paku. Ubi kayu. Kan, lauk daun cuk ubi ni, lauk pucuk ubi cacah sama belacan. Naiklah, mengeletek-ngeletek nyawa dak sedap tentulah. Dulu kan, sekarang dah jadi lauk hotel. Kan? Iya. Yang Jawa makan sayur bening. Sayur bening kan, sayur air kan, umat sedap lah. Tergantung, terapung, terung, sedap betul. Dulu orang makan lauk tu bukan sebab lauk tu sedap sangat. Dulu makan lauk tu sebab tu je yang ada. Kan? Macam tu. Hari ni orang balik kampung, mak buatlah sayur bening. Suruh mak ni masak lauk bening tu. Tu cerita dia. Belajar bersyukur. Kan? Syukurlah dengan suami kita yang ada kat rumah kita hari-hari tak buat perangai. Okey lah tu. Kita marah lah dia. Pergilah keluar. Menyibuk duduk rumah. Tengok. Kawan tu duduk rumah, kau suruh dia keluar. Kan? Bila kawan tu kerja lebih sikit, orang lain pun kerja juga. Marah juga. Macam mana tu? Belajar bersyukur. Nampak suami balik kerja pukul 2-3 pagi, abang overtime ke bang? Kesian abang. Kejap bang ambil minyak. Kenapa? Nak urut, nampak lengoh sangat tangan abang tu. Baru betul. Tak adalah dia cari lain. Macam tu. Ya dia. Hari ni ramai lelaki-lelaki dipinggirkan tanpa sedar. Saya nak tanya orang perempuan. Berapa ramai orang perempuan dia nampak, tak payah tanya perempuan lah, tanya orang lelaki lah. Tolong angkat tangan lelaki yang bila dia sampai rumah ni, saya tanya ni KPI ni, sampai rumah duduk je, isteri tu capai tangan dia picit, tak payah suruh. Berapa ramai? Angkat tangan. Berapa ramai? Yang bini dia memang picit tangan kaki dia ke apa, tak payah suruh, angkat tangan. Tak ada tuan-tuan, out. Aku cakap tu kita orang orang rumah saya tuan-tuan cakap sampai tu bang, sian abang barulah macam-macam dapat kan. Ini tak pandai, kena cakap sakit betul lengoh saya, lengoh betul sini, tak tahu kenapa. Suami dah bagi tahu lengoh betul, tak tahu pasal. Tu dah ada orang jantan, sikit-sikit lengoh, sikit lengoh. Kita ni yang teruk kat rumah. Tengok tu ayat dia. Iya tuan-tuan, macam manalah lelaki ni tak capek mati, dah bagi tahu signal pun dia baik tak tahu. Mana? Iya. Menurut kajian kat Malaysia ni, orang lelaki mati dulu daripada orang perempuan. Tak tahu apa hal. Banyak nak penyakit. Saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol. Saya masuk dalam dewan tu semua perempuan. Saya tanya lah, tak ada ke lelaki? Makcik seorang tu menyaut, laki habis mati dah. Macam mana? Saya punya gelak lah masa tu. Menyaut terus makcik tu. Iya tuan-tuan. Simple lah KPI. Jadi balik sekarang, orang perempuan tukar. Suami duduk je. Bang, macam mana tadi bang? Betul. Tak apalah, awak pun penat. Suami, tak apa, awak pun penat. Suami pun faham kan. Tengok marah orang perempuan, ada yang tarik muka bila saya cakap tu. Ada je tak puas hati. Cubalah terima sekala nasihat orang kan. Barulah suami tu nampak isteri tu pula. Kenapa awak ni? Mari duduk, kaki nak bengkak ni. Buang pecit. Aku angin lagi. Nampak kan? Contohlah. Syukur kan. Lagi satu syukur apa? Satu syukur, alhamdulillah Allah bagi isteri abang ni pandai masak.
Makasihlah sayang. Puji. Orang perempuan ni, makanan ni bukan kat perut ni, kenyang dah tu, kat telinga. Dia kena puji-puji orang perempuan ni. Orang perempuan ni kena puji, dia makan puji, settle lah. Laju kerja dia buat. Bagus betul isteri abang. Abang pun tak terbuat apa yang saya buat ni. Ya Allah, saya boleh masak banyak macam ni. Allah tak terbuat abang. Dia hebat isteri abang. Tahu tak apa. Wah, dia kata kan. Iya. Itu menzahirkan kesyukuran kita dan berterima kasih kepada isteri kita. Kan? Mengasihlah abang, kesian abang kerja penat-penat ya bang. Abang kerja, ya Allah, hari-hari bang, ya Allah, abang tak ada cuti ke bang? Tak apalah. Kan, sementara abang boleh kerja ni, abang kerjalah. Awak tu pun macam-macam minta, biarlah saya kerja. Abang kena sebiji lagi. Contohlah. Kan? Jadi demikian itu manusia, kita perlu mengamalkan perkara ini agar dapat kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Maka kalau manusia ingin memiliki hidup bahagia, kadang-kadang dia kata bahagia itu ada macam-macam ukuran. Ada yang orang kata bahagia itu bila harta banyak. Ada yang kata bahagia itu bila pencapaian dalam kerjaya dia meningkat. Ada juga orang kehidupan berkeluarganya itu senang, lenang, tenang. Itu adalah bahagia. Maka perlu diingat, sesuatu itu perlulah memiliki tanda. Demikianlah pula bagi orang-orang yang ingin bahagia dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9, yang mana artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di sebalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Maka dalam ayat ini memberitahu kepada kita tanda-tanda untuk mencapai kebahagiaan ada beberapa perkara. Pertama, menjaga salat 5 waktu. Menjaga salat 5 waktu, jangan pernah melalaikan salat, kerana amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, yakni salat asar, dan berdirilah kamu untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Allah pesan suruh pelihara salat. Jadi jaga salat, insya-Allah yang lain terjaga. Itu benda basic yang perlu kita jaga. Di dalam ayat itu tadi juga beritahu yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan. Tadi dah jaga solat, yang kedua apa? Tidak membenci seseorang. Jangan bencikan orang lain, ya. Jangan pernah membenci walaupun dia berbuat kesalahan kepadamu. Cubalah untuk mendoakan dia untuk berubah, kerana terdapat kelegaan dan ketenangan saat kita mampu memaafkan orang lain. Nabi ajar kita, kalau orang buat salah, orang buat jahat, jangan bencikan orangnya, tapi bencikanlah perbuatannya itu. Dia buat kita, maafkanlah, kan? Maafkanlah. 2 perbuatan yang paling mulia di sisi Allah, tapi payah nak buat. Apa dia? Minta maaf dan memaafkan. Yang tu saya dah kongsikan dalam ceramah yang sebelum ni. Minta maaf dan memaafkan. Susah nak buat, tapi itulah yang paling mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, artinya orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Oleh itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jangan kita membenci antara satu dengan yang lain. Pilihan raya dah berlalu, apa lagi nak gaduh-gaduh? Cukup-cukuplah. Pilihan raya yang paling unik dalam Malaysia telah pun berlaku baru-baru ini. Kita pangkah ni sebab tak nak dia ni, orang ni pangkah dia ni sebab tak nak dia ni, tapi dua-dua dapat. Nak cakap macam mana? Kan? Tu unik lah tu. Kan? Allah Ta'ala ni bagi ujian jam tu ya tuan-tuan. Kan? Kita mampu merancang, kita mampu susun strategi, tapi perancangan Allah juga lah yang terbaik.
poning-poning kepala, dah habis pilihan raya, kita berbaik-baik sudah tuan-tuan. Jangan kita panjang-panjangkan. Ni dah habis pilihan raya, kita sound kawan kita. Apa perasaan kau bila dah kalah? Itu cari pasal namanya tuan-tuan. Kawan tu bendera pun tak turun lagi daripada pintu rumah dia. Tak usahlah tuan-tuan. Kan cukup-cukup lah. Orang politik ni biarlah dia berpolitik. Itu yang dekat kampung-kampung kita, ke taman-taman perumahan kita, dekat dalam masyarakat, berbaik-baiklah antara satu dengan yang lain. Nabi suruh kita berbaik-baik. Selagi mana dia Islam, selagi mana dia taat perintah Allah, maka kita baik dengan dia. Lain daripada tu Nabi tak ajar. Nabi tak ajar, kau jangan baik dengan dia. Kenapa lah tu? Kerana sebab dia geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia ni geng belah sana. Nabi tak ajar. Selagi mana dia Islam, selagi mana dia taat perintah Allah, maka kita kena baik dengan dia. Okay, senang ke tuan-tuan? Saya cakap direct je kan? Ni kan cerita politik ni lah. Tak ada. Politik tu bergasak lah tuan-tuan kan? Tapi ni kita ni, masyarakat ni kan, berbaik-baiklah antara satu dengan yang lain. Nak cakap apa tuan-tuan? Dia kutuk kawan tu 2 minggu dia balun kawan tu, tuntang. Sekali dah habis pilihan raya, macam ni lah sahabat. Nak cakap apa tuan-tuan kan? Jadi jangan kamu bencikan sesuatu barangkali dia baik buat kamu. Jangan kamu suka sesuatu barangkali dia tidak baik buat kamu. Dalam Quran ada sebut, dalam hadis pun ada sebut. Hati-hati. Yang ketiga, nak bahagia dunia akhirat, tunaikanlah zakat. Allah SWT melalui ajaran Islam mengajarkan kita bukan hanya untuk menerima, tapi juga untuk memberi. Namun lebih baik untuk memberi daripada meminta. Di sinilah anjuran berzakat menjadi relevan dalam agama. Ketika tidak mampu untuk berzakat, ada cara lain yang boleh kita lakukan, yakni bersedekah, berinfak ataupun lain-lainnya. Dengan masjid ni nak buat kutip sumbangan untuk apa? Untuk membesarkan masjid lagi, contoh, cepat-cepat bagi. Nak tukar kapet, cepat-cepat bagi. Nak renovate bilik air lepas ni buat berdahamnya dia flush. Contoh flush. Canggih betul. Contoh kan, pakai sensor je bilik air tu, contoh kan. Nak upgrade, okey, sumbang kan. Mana tahu kan. Formula kita zakat ni jangan ingat zakat fitrah ya. Termasuklah zakat harta, zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat emas perak kita kan, kena cek kan? Yang keempat apa dia? Tidak berkeluh kesah. Untuk mencapai proses kedewasaan, pasti kita mengalami masa-masa untuk berkeluh kesah, kerana Allah telah menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang bersabar dan tidak berkeluh kesah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan juga tanam-tanaman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu dia ujian dugaan Allah bagi kat kita ya. Jadi kenalah sabar. Siapa yang menjoget tu? Makin berio lah menjoget kan, pahala kan. Jadi mana kata jangan berkeluh kesah, sabar. Aduh hai, payah betul sekarang ni. Aduh hai. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam pun baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasanya 3 kali. Malam tu rajinlah imam baca 10 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kat belakang, aduh 10 pula ada malam ni. Mengeluh ada kan. Istighfar okeylah tu. Kadang-kadang duduk seorang-seorang kat rumah belum tentu buat. Elok ikut imam tu istighfar kan. Iya. Aduh panjang pula doa imam ni. Buatnya malam tu doa tu makbul. Ya Allah, kau berkatilah rezeki jemaah pada malam ini ya Allah. Murahkan rezeki. Berikanlah keselamatan kepada kami, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Doa untuk semua. Malam tu makbul pula. Sejahtera je kita. Mana kita tak perasan tu. Kan? Itu sebab untung sembahyang jemaah.
Imam tak pernah lagi doa, tak doa untuk semua. Imam doa untuk semua. Muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Mana pernah imam doa, ya Allah kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir sahaja, ya Allah, yang lain tu mampuilah. Mana ada? Imam doa untuk semua. Kan? Kita tinggal amin. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Dalam hati panjanglah doa imam malam ni. Jangan berkeluh kesah, kan? Duduk kat rumah belum tentu lagi kita doa panjang macam tu. Imam lah malam tu baru lepas kena marah dengan bini dia. Rasa teraniaya sangat. Doa dia tak ada roblok tu. Bukan imam sini. Imam tempat lain. Kan? Jadi sabar. Kan? Jangan berkeluh kesah. Yang kelima, menjaga kemaluannya. Patut diakui perbuatan zina sepertinya sudah dianggap biasa dan lumrah oleh sesetengah orang. Banyak umat Islam melupakan kewajipannya untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka. Maka dari itu barang siapa yang mampu menjaga pandangan, pemikiran, ucapan, tindakan, berarti mereka telah menjaga agamanya. Kadang-kadang dia baik kat sini, sampai di sempadan Thailand lain perangai dia. Macam tu. Thailand juga yang disebut. Pergi ke sana dah lain perangai dia. Dia dengan kawan-kawan dekat sini elok, sampai Thailand. Kebetulan dia pergi utara, patut kau jom kita masuk Thailand je, nak masuk Thailand je. Dia pun masuklah ikut jalan lorong tikus sampailah ke Thailand. Sampai ke Thailand adalah kawan yang nakal ni bawalah pergi ke pusat penyembelihan ayam. Faham? Dia pergilah kat pusat penyembelihan ayam. Dia pun kerjakanlah ayam tu secukupnya. Yang tak faham tolong tanyakan kawan. Aku takkan explain detail lagi dah, takat tu. Dia pun mengerjakan ayam yang berkenaan. Setelah puas dia mengerjakan ayam tu, dia keluar daripada pusat penyembelihan ayam tu, tiba-tiba perut dia berasa lapar. Dia boleh tanya dengan rakan-rakan sejenayahnya tu tadi, weh, kat mana nak cari restoran halal? Bayangkan tu, dia mengerjakan ayam tadi, dia tak tanya halal haram, tang mentah darah cari restoran halal. Nak cakap apa tuan-tuan? Orang kita ni dia jahat macam mana pun dia tetap cari restoran halal. Kan? Itulah dia. Jadi jangan main-main ya. Benda tu jangan. Hati-hati. Nak pula tuan-tuan sekarang ni, kalau nak urut tadi kan, perempuan tadi dah tak picit tadi dah tak ada. Dia pun carilah orang yang boleh picit tapi berbayar. Dia pergilah ke rumah urut yang ada dekat sekitar Raub, Kuantan. Rumah urut tu pula memang pakar betul, daripada Thailand, Vietnam, Filipin. Bila boleh urut tu sampai kepada satu Swiss. Salah tempat picit aja, datanglah permintaan alang-alang picit. Dia pun bayarlah servis-servis tambahan. Saya tahulah, saya pengarah undang dulu. Bila kita orang serbu tempat rumah-rumah urut tu, banyak dapat tangkap tuan-tuan. Iya. Nak cakap apa? Tu sebabnya. Kan dia perlu menjaga kemaluannya. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 hingga 31, artinya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jaga. Yang keenam, bersikap rendah hati. Jadi jangan kita hidup belagak. Jangan kita belagak dengan orang. Rendah hati, kesiankan orang. Bukan semua orang memiliki hidup berkecukupan. Jika diri kita tergolong dalam orang yang berkecukupan, tanamkanlah sifat rendah hati agar terhindar dari sifat sombong yang boleh merugikan kita. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Nabi sebut kan,
Sebesar biji sawi sombong pun tak masuk syurga, apatah lagi memang kau belagak. Aku rasa akulah orang yang paling hebat sekali dekat dalam raup ni. Contohlah kan, dia katakan habislah orang macam tu kan. Saya pegawai yang paling tinggi sekali pangkat dekat dalam daerah raup ni, habis kan. Hebat mana pun kita tuan-tuan, sampai masuk pencen, sampai masa Allah ambil balik. Saya pernah bergelar pengarah undang-undang dulu, sampai masa pencen dapat kad pesara, tunjuk dekat hotel dapat 10%. Macam mana? Sampai masa kita pencen. Jadi jangan kita sombong. Sombong itu akan merugikan kita. Tapi fikirkanlah orang yang lebih susah pada kita. Jadilah orang yang baik. Sikitnya rasa cukup, banyaknya boleh kongsi. Faham orang perempuan? Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham tak? Saya tanya orang perempuan, faham tak? Marah betul dia sebut kongsi. Kongsi ni sedekah. Jangan fikir kongsi suami aja, marah aja. Kan? Saya dah tak konyang dah, kau dah marah 3-4 hari ni. Saya ingat Samsul rau-rau kena, Samsul lain yang buat, Samsul lain yang kena. Itulah. Buat macam mana? Nak marah pun kawan juga kan. Itulah dia tuan-tuan. Orang dia pun kadang-kadang tengoklah dulu kau nak marah siapa. Dalam hidup akan selalu ada orang lain. Okey. Yang mana bila sebut rendah hati tadi, saya kata kongsi, tolong orang lain. Banyakkanlah memberi, selalulah memberi. Dalam hidup akan selalu ada orang yang akan peduli kepada kita, maka selalu memberi akan jauh lebih baik daripada meminta, kerana memberi adalah satu bahagian di dalam kehidupan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya apa? Memberi lebih baik daripada menerima. Dan begitu juga Nabi sebut, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas, kerana dengan melihat yang di bawah kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Kemudian yang ke-8, hindarilah permusuhan. Dalam hidup ni kita tak mampu mencegah orang yang menganggap kita sebagai musuh, tetapi kita mampu mengubah itu dengan selalu berbuat baik kepadanya. Perlahan-lahan mudah-mudahan mereka akan melihat kebaikan kita dan mengubah musuh itu menjadi teman. Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 34 yang artinya, tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan di antaramu dan dia seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Jadi semua orang nak dapatkan kebahagiaan, bahkan orang yang jahat sekalipun ingin hidup bahagia di dunia ini. Maka untuk itu setiap orang akan melakukan apa juga untuk mendapat kebahagiaan. Sebagai seorang Islam, kebahagiaan haruslah diraih dengan cara baik dan diredai oleh Allah SWT. Maka tidak hanya akan mendapat kebahagiaan di dunia, tapi juga akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Apakah yang kena ada? Sabar. Tadi mula saya dah cerita, sabar kena ada, syukur kena ada. Sabar, syukur. Ketiga, tawakal, berserah pada Allah. Allah, biarlah Allah tentukan apa yang terbaik untuk kita. Keempat, tawakal, serahkan kepada Allah. Tak, itu dah ketiga, tawakal. Keempat, reda dengan apa yang Allah bagi kat kita. Balik semula. Pertama, sabar, syukur, tawakal, reda dengan apa ujian dan dugaan yang menimpa kita. Dan yang kelimanya ikhlas. Buat satu perkara dalam hidup kita, apa juga kita buat, biarlah ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa balasan. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Orang kita ni pelik sikit, aku tolong dia ikhlas tapi dia terima kasih pun tidak, maka tak ikhlas lah tu. Dia kalau ikhlas, dia serah segala-galanya pada Allah untuk tentukan yang terbaik. Dia tak harapkan ganjaran manusia ni. Kalau manusia bagi itu, alhamdulillah, dia yakin itu semua berlaku dengan izin Allah. Kan? Jadi jangan kita apa, ikhlas sangat-sangat. Kerja tak naik pangkat pun tak apa, tak naik pangkat tak apa, relax je. Kan? Tak naik pangkat, tapi Allah bagi apa? Allah bagi isteri baik, Allah bagi anak-anak berjaya, Allah bagi mak kita sihat, Allah bagi keluarga kita sihat. Dia tak dapat apa? Tak dapat duit banyak, alhamdulillah, Allah bagi rezeki dia cukup. Kawan-kawan semua selalu berbaik-baik, tolong-tolong dia. Kemudian adik-beradik pun banyak tolong menolong.
Alhamdulillah, tak pernah rasa susah dalam hidup dia. Macam itulah. Walaupun dia bukanlah kaya sangat. Kan tu yang kejar, yang beritahu tadi, jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Dan bila kita tengok ikhlas itu juga, Allah akan bagi macam-macam yang tidak terbayang kat kita. Percaya pada hikmah. Adalah benda-benda baik Allah nak bagi kat aku ni bila aku buat dengan ikhlas. Aku tolong orang, rupa-rupanya ada orang tolong aku. Macam cikgu lah, seorang guru, dia dengan ikhlas mendidik anak-anak muridnya. Rupa-rupanya dalam masa yang sama, tanpa dia sedar, anak dia pula dididik dengan ikhlas oleh orang lain. Contoh macam itulah. Jadi makna kata kita kena pegang ni. Dan bila kita lihat dalam bab kehidupan kita di dunia dan di akhirat, maka kita tengok dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Barang siapa yang menginginkan keberuntungan di akhirat, dan kami akan tambahkan keberuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keberuntungan di dunia, maka kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia, tapi dia tidak akan mendapat apa pun bahagian di akhirat. Maknanya surah Asy-Syura Nabi tahu, siapa yang mengejar keuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak kejar akhirat, dunia pun dapat. Kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Baik kejar akhirat. Dan sebagai penutup saya nak share tentang surah As-Saff. Surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13 ni Allah Ta'ala beritahu apa? Mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Perniagaan menguntungkan itu yang dapat membebaskan kamu daripada azab siksaan api neraka yang tak terperi sakitnya. Maka apakah perniagaannya itu? Iaitu berjihad membela agama Allah dengan dua perkara. Apakah dia? Dengan diri sendiri dan juga harta benda. Dengan harta benda dan diri sendiri, maknanya dengan duit kita sedekah, kita bantu ke jalan Allah, dan diri sendiri jaga diri supaya buat benda-benda yang baik. Maka apakah keuntungannya? Keuntungannya yang pertama, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, akan mendapat syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan di dalam kehidupan kamu. Dan yang keempat, Allah akan berikan kejayaan kepada kamu yang mana cepat masa berlakunya. Surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Cuba baca. 4 keuntungan tu. Keampunan dosa, syurga adnin mengalirnya air sungai di bawahnya yang boleh diminum, boleh dimandi sebenarnya. Yang ketiga, Allah berikan pertolongan. Dan yang keempatnya, Allah berikan kemenangan yang mana cepat masa berlakunya. Nak berjaya tapi tak boleh tunggu lama, nak cepat, itulah cara dia. Berjihad, berjuang, membela agama Allah dengan dua perkara, harta benda dan diri sendiri. Jadi tuan-tuan nak senang, tuan-tuan nak berjaya, tapi modal tak nak keluar, susah. Maksud modal apa? Sedekah banyak-banyak, harta benda, tolong orang susah. Dalam surah Ali Imran ayat 92 memberitahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Yang kita suka tu kita kena bagi. Dan begitu juga tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya bala dan musibah, saya ulang balik, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu sebab kena bagi sedekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Kita ni nak bahagia di dunia, nak bahagia di akhirat. Tak ada siapa pun kalau nak bahagia, aku nak bahagia dunianya, akhirat tak bahagia pun tak apa, tak ada. Semua orang nak bahagia kedua-duanya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan kita berjaya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat seperti mana yang diidam-idamkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Cuma sedikit makluman, saya nak maklumkan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa nanti, di luar sana ada satu meja ajaib. Dekat atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jadi jangan capai yang main bawa balik. Yang pertamanya sambal crispy mengidap, iaitu sambal air tangan Mak Samsul Demat. Siapa yang nak tu boleh tengok.
Berita baiknya dulu harganya RM15, tapi hari ini masih RM15. Itu berita baik dia. Jadi mana kata itu memang kalau nak bawa pergi umrah sesuai lah, untuk sarapan pagi, makan tengah hari, tambah lauk. Dia tak pedas pun. Sahabat-sahabat di Singapura dia gatah macam tu je. Yang kedua, susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham? Maknanya madu lebah lah, bukan madu yang berdiri togak tu cari pasal namanya. Iaitu susu kambing ni dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing raup, ya? Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk GERD, gastrik, pedih ulu hati, baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas, mana dah semayang kat kursi tu boleh amalkan. Dia baik untuk orang yang enzima, kata-kata kulit. Ingatnya minum, bukan mandi ya, minum. Kemudian dia baik untuk orang perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk atasi masalah demam kuning, jaundice dan sebagainya. Jadi siapa yang nak susu kambing tu, hari ni dia offer. Siapa beli satu 45, siapa beli dua 90. Macam sama dia kata. Beli satu 45, beli dua 80. Tak ada bawa duit tak apa, boleh transfer, boleh QR Pay. Ini bukan promote, lebih kurang. Jadi itu saja tuan-tuan sekalian. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.